Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 10 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 20 Julai 2021, bermakna hari ini Yaum Aidil Adha. Aidil Adha terkenal juga dengan nama Yaumun Nahri. Yaum An-Nahri maknanya hari sembelih kurban. Aidil Adha, Yaumun Nahri bagi orang yang mengerjakan haji, hari ini juga dikenal dengan nama Yaumul Hajjil Akbar, hari yang haji akbar, maknanya hari banyak terkumpulnya kerja-kerja haji pada hari ini bagi jemaah haji. Jadi alhamdulillah, oleh kerana haji raya kita pada tahun ini ber-PKP, daripada kita semua benda tak dapat, baik kita tambah satu lagi, iaitulah menuntut ilmu. Nak pergi ziarah pun tak boleh, bahkan banyak lagi masjid-masjid nak pergi pun tak boleh. Untuk rekodlah kenang-kenangan sejarah dalam hidup ni, kami di negeri ini, negeri Kelantan, SOP masih lagi membenarkan untuk solat berjamaah, solat Jumaat, solat hari raya seramai 4 orang sahaja. Sedih kita tengok negeri-negeri lain, khatib-khatib berkhutbah dengan begitu semangat, meriahnya masjid, ada yang solat di padang mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Tapi di negeri kami 4 orang. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah hilang penyakit Covid. Allah lah hilang segala-gala penyakitnya, sehingga masjid selamat dibuka, dihadiri, dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat. Mudah-mudahan Allahumma ajurna fi musibatina, Allah Ta'ala lah bagi pahala di atas musibah yang menimpa kita ini. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dengan kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh. Kisah kita pada kali ini iaitu kisah Aslam Al-Adawi, menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab cuba nak mengatasi Sayyidina Abu Bakar di dalam infak fi sabilillah. Dua sahabat yang besar, dua sahabat yang setia dengan Nabi SAW, dua-duanya rapat, masing-masing berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan. Abu Bakar sudah terkenal dengan sifat al-jud wal karam, sifat tinggi darjat tawakalnya. Sekali Sayyidina Umar nak cuba untuk mengatasi Abu Bakar, namun begitu tidak terlawan. Kita kata radhiyallahu ta'ala an Abi Bakrin wa an Umar wa an jami'is sahabah. Baik para pelajar, kisah kita ini fiqh dianya hukum bersedekah semua harta, boleh ke tak boleh? Ataupun sebahagian dari harta, mana yang boleh? Kita dengar cerita dulu, kemudian kita masuk kepada fiqhnya, insya-Allah. Hikayat kita ini dalam siri bacaan kita 67, tapi tajuk asal dia 69. An Aslama Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul. Aslam Al-Adawi menceritakan kepada kita, dia dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata,
amarana Rasulullah sallallahu alaihi yauman an natasaddaqa. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita bersedekah. Mana Nabi kata galakkan bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Kebetulan pada ketika itu aku baru dapat harta. Mungkin harta ghanimah ke daripada rampasan perang ke, ataupun harta lain-lain lah. Yang pentingnya dia kata dia baru dapat harta. Fakultu, aku pun fikir dalam hati aku. Umar kata, dia khayal, dia seorang dia. Dia kata apa? Al-yawma asbiqu Aba Bakrin. Masya Allah. Hari ini aku nak mengatasi Abu Bakar, mendahului Abu Bakar. In sabaqtuhu yawman. Biasanya dia yang mendahului aku, tapi hari ini aku nak lawan dia dari sudut murah dan pemurah. Itu maknanya perasaan Sayyidina Umar lah kan. Jadi dia duk mikir, dia tahu Abu Bakar ni sangat pemurah orangnya. Tapi Umar kata aku nak cuba hari ni. Nak cuba hari ni boleh jadi aku boleh mengatasi Abu Bakar. Faji'tu binisfi mali. Aku bawa separuh harta aku. Setengah harta dia dapat, dia bawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik. Umar serah harta dia pada Nabi, ya Rasulullah, ini infak fisabilillah. Nabi tanya, apa yang kamu tinggal lagi? Yang ada lagi apa? Qultu mislahu. Separuh lagi ada di rumah. Maknanya Umar bawa setengah harta dia, setengah lagi ada di sana. Tak lama, Masya Allah, tabarakallah, orang yang dia cuba nak mendahului tadi, ja'a wa ata Abu Bakr wa ja'a Siddiq al-ummah. Banyak mana dia bawa? Bi kulli ma indahu. Subhanallah, Abu Bakar bawa semua harta yang dia ada. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang kamu tinggal kepada anak isterimu Abu Bakar? Semua harta bawa, apa yang tinggal? Mana harta ni maksudnya harta bentuk duit lah, keuangan, begitu. Harta lain ada lagi, dia ada rumah, dia ada tempat tinggal, dia ada yang lain-lain. Tapi harta kita kata macam tak duit lah, duit. Harta simpanan. Dengar tuan-tuan dan puan-puan, jawapan Abu Bakar yang menggetarkan jiwa kita. Qal abqaitu lahumullah wa rasulah. Subhanallah. Abu Bakar kata, aku tinggal kepada untuk mereka Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi darajatut tawakkul ala Allah fi qimmatihi. Darjah seorang yang tawakal kepada Allah yang kata orang kemuncak, tak ada orang boleh lawan. Lihat fi hadhil ummah, dalam umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allahu akbar. Qultu, bila Umar dengar, Umar kata apa? La usabiquka ila syai'in abadan. Abu Bakar, mulai hari ini aku tak akan lawan kamu, tak akan potong kamu walaupun satu. Taklah, tak potong dah. Maknanya Umar sudah mengaku kalah. Dia bawa separuh pun fikir macam-macam. Abu Bakar mari zab kullu. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu Abu Daud wal lafzulah. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazut tasadduq bi kullil mal. Boleh kita sedekah semua harta yang kita ada. Wal afdal, tapi yang eloknya bisulusi, 1/3 saja. 2/3 lagi kita simpan untuk bekalan kita. Ila syatar, kalau paling banyak pun setengah. Sebagaimana dalam peristiwa ini Umar bawa setengah, separuh harta. Tapi Abu Bakar dengan darjah dia yang sangat tinggi, tawakal dia yang mengatasi kebiasaan manusia, Abu Bakar kata kullu, semua sekali. Jadi di sini kita yang biasa-biasa ni, berapa kita boleh sedekah?
Eloknya berapa? Kita tengok nanti dalam perbincangan. Ini kisah sudah jelas. Baik, kita pergi kepada 10 perbincangan macam biasa. Buku ini, kita ini bawa kepada kita 10 perbincangan. Apa dia kata? Minal mawdu'ati allati tusar, di antara tajuk yang diperbincangkan, yang pertama nama rawi kisah. Nama dia Aslam. Aslam al-faqih. Aslam ni orang alim dia, faqih. Al-imam. Gelaran dia Abu Zaid, kunyah dia ada orang kata Abu Khalid al-Qurashi al-Adawi al-Umari. Sebab apa Umari? Sebab dia Maula Umar. Maula ni makna orang yang dimerdeka oleh Sayyidina Umar, itu panggil Maula, khadam dia. Umar beli dia ketika di Mekah. Izhajja bin nas, ketika Umar datang mengerjakan haji selepas daripada Nabi wafat. Maknanya Nabi datang kerja haji tahun yang ke-10. Nabi wafat tahun yang ke-11. Dia kata Umar datang mengerjakan haji boleh jadi tahun yang ke-11 tu. Di zaman pemerintahan As-Siddiq. Tapi Aslam kata dia tahun yang ke-12. Maknanya tahun yang kedua pemerintahan Abu Bakar. Wahwa Habasyiyun Aswadun. Oh, dia ni hamba, orang Habasyi, orang Ethiopia yang kulit hitam. Kana yulazim Umar. Dia ni sangat setia dengan Sayyidina Umar. Tak tinggal Umar. Dekat dia dengan Sayyidina Umar lebih daripada mawali, hamba-hamba yang lain. Mana dia ni orang cerdik ni. Sebab tu dia siapa naik taraf al-faqih, al-imam. Haddatsa Aslam, satu hari Aslam cerita kisah dia dengan Umar. Dia kata Umar apabila dia hantar aku supaya pergi bercakap dengan mana-mana anak-anak dia, Umar pesan la tu'limhu. Kamu jangan cakap apa-apa sebab. Yang penting pergi panggil anak aku mari sini. Kalau ditanya sebab apa, tak tahu, tanya bapak kamu. Aku bimbang an yulaqinahu syaitan kizbatan. Umar kata kalau mau cakap aku bimbang syaitan mari bisik dalam telinga anak aku ajar berbohong. Ajar berbohong. Oh. Faja'at imra'atu li'Ubaidillah bin Umar. Isteri kepada Ubaidillah bin Umar, menantu dia lah, menantu Umar mari. Dia kata, bapa, inna Aba Isa la yunfiqu alayya wa la yaksuni. Dia mengadu suami dia. Suami dia tu anak Umar, Ubaidillah. Dia kata, ya bapa, Abu Isa, gelaran kepada Ubaidillah dan Abu Isa. Abu Isa ni nakal, dia kata. Dia tak bagi nafkah kepada saya, tak bagi pakaian kepada saya. Faqala waihaki. Umar marah. Apa mu ni? Man Abu Isa? Man Abu Isa? Siapa dia Abu Isa ni? Mu mengadu siapa tu? Kalau ibnukah? Anakmu lah. Ubaidillah tu. Tak bagi nafkah dengan saya, tak bagi pakaian. Umar pun bergurau. Wahal li Isa min abin. Dengar tuan-tuan. Beken Umar ni. Tapi ada kala dia fukahah dia panggil. Ada kala dia cuit perasaan. Isa ada ayah ke? Memanglah cucu dia tu nama Isa kan. Cucu ni nama Isa. Sebab itulah Ubaidillah tu gelaran dia Abu Isa. Cuma Umar nak main sini, dia kata Isa ada bapa. Maksud dia Isa bin Maryam, tak ada ayah. Ada ibu je kan. Ini kita kadang-kadang tengok orang serius. Jangan tengok setengah orang dia tengok muka ustaz ni lain macam apa ni backing yang nampak kan. Nampak serius dia cakap. Pergi bercakap dulu dengan dia, tegur ustaz, apa khabar? Sekali dia senyum. Tak tinggal kita kuliah dia dah. Belum pada kita bercakap dengan dia macam-macam kata, ustaz ni backing lah, garang lah, tak mesra, pelanggan lah, macam-macam dia punya tuduhan. Tapi kalau duduk sekali, tak ada habis haitel lagi. Bagus ustaz ni. Okey je. Tengok. Sayyidina Umar ni sambil-sambil dia gini, dia gurau juga menantu dia. Isa ni ada ayah ke? Maksud dia Isa bin Maryam. Baiklah. Umar bila orang mengadu, tak kira lah anak dia ke pegawai dia ke siapa saja, bila orang mengadu dia akan siasat. Dia tak akan masuk ahli anak.
Ini kita kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan kita hari ni kalau ada kes apa-apa, ibu bapa akan bela anak. Biarlah dia tahu anak dia perangai tak baik, jangan main. Ini keturunan aku. Ini darah dagingku. Oh, anak dia sedar lah. Bapa bela kot belakang kan. Fa ba'athani, dia kata Aslam mugi. Pergi jumpa Ubaidillah, suruh dia mari sini. Suruh mari jumpa aku. Aku pergi jumpa dia. Waktu aku sampai di rumah dia tu, Ubaidillah bela dik wadajajah Hindian. Dia ada dik ayam, dik ayam bapok ayam. Dajajah tu ayam betina Hindi, ayam India. Entah jenis apa ayam dia ni. Yang penting ayam lah. Dia kata, ya Ubaidillah, ajib abak. Bapakmu suruh pergi jumpa dia. Ubaidillah tanya Aslam, wa ma yurid? Dia nak apa? Qultu nahani an ukhbirak. Tak boleh cakap. Bapakmu cakap, mari sini je, jangan tanya apa-apa. Aslam, kalau mu cakap, aku bagi kau ni ayam pasal aku bagi kamu. Sudah dia. Mu nak ayam ni, cakap apa yang Umar nak apa? Masya Allah. Aku cakap, boleh. Aku cakap, tapi syarat, mu jangan beritahu kepada bapakmu apa yang aku cerita. Dia pun cerita sebab Umar panggil ni kerana bini dia mengadu. Oh, mengadu makcik dia. Bila aku cerita, dia bagilah ayam tu. Aku balik. Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar pula. Umar kata, mu cerita apa dengan Ubaidillah? Umar ni dapat kesan dia. Dia punya farasah dia tinggi dia. Mu ni cakap apa dengan Ubaidillah? Dia kata, aku tak mungkin nak cakap belik dengan Umar ni, tak berani saya. Qultu na'am, ya, saya cerita dengan dia lah. Sebab Tuan Khalifah panggil ni kerana ni isteri dia mengadu. Umar kata apa? Arsyaka. Dia bagi risuah kamu. Dia bagi apa kamu? Allahu Akbar. Aku pun cerita dapat 2 ekor ayam. Sayyidina Umar dapat rasuah 2 ekor ayam, aku pun cerita. Faqabada ala yadayya biyasari. Dia pegang tangan aku, wa ja'ala yamsa'uni biddirrati. Allahu Akbar. Dia pegang aku, dia bagi. Dengan rotan dia, dia bagi. Mu ni tak dengar kata ni. Aku cakap dah, jangan cerita. Mu dapat 2 ekor ayam kena rasuah. Dah cerita dah, pecah rahsia dah. Wa ana anzu, aku melompat. Wasab. Mana panyi kena tu terlompat saya. Faqala innaka lajalid. Mu ni kuat Maknanya ada kan setengah orang ni kalau kena pukul menangis ke, dia lah orang Habashi ni orang kuat. Sekali kena pukul melompat tak mengadu. Umar kata mu ni kuat lah. Allahu Akbar. Dia kata, mu nak gelarkan aku dengan bapa Isa, wahal Isa min abid. Jadi dia kata, dia pun gorak, mu nak main aku dengan Abu Isa. Abu Isa ada ayah ke? Dia biar. Baiklah, yang pentingnya tufiya Aslam ni mati pada tahun 80 Hijrah fi khilafati Abdul Malik bin Marwan. Kita kata radhiyallahu anhu. Baik, yang kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab Sani al-Khulafa, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, Amirul Mukminin. Terkenalah riwayat dia ni, tak perlu diceritakan lagi. Cuma kita nak cerita, biarlah tuan-tuan masuk dalam telinga kita ni riwayat yang sahih, daripada kita duk dengar cerita penceramah penglipu lara dalam radio pun ada, dalam ni ada duk cerita Umar ni punya hebat, minum arak dalam tengkorak, tanam anak hidup-hidup. Ini cerita tak betul kepada Sayyidina Umar. Ini cerita memburuk-burukkan Umar. Kono-kono ini nak cakap kelebihan Sayyidina Umar, tapi lebih kepada memburukkan Umar. Na'udzubillah. Baik. Sayyidina Umar ni, walaupun kita perkenalkan dia sikit-sikit, kata Nabi SAW, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddathun. Orang-orang dulu daripada kamu, umat dulu, dia ada muhaddas, mana dia panggil mulhamun, orang yang Allah Ta'ala beri ilham kepada mereka. Dia bukan wahyu, kalau wahyu jadi Nabi.
ilham. Mulhamun dia kata, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalaulah orang itu di kalangan umat aku, Umar dah dia. Radhiyallahu an Umar wa an jami'is sahabah. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik. Kita tak mau cakap panjang tentang Umar. Tuan-tuan sudah kenal dia, cuma kitab ni bagus. Setiap kali sebut nama Umar, dia akan sebut sudut yang belum disebut lagi. Ya, macam ni Umar ni disebut dengan nama mulhamun, orang yang diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq, awwalul khulafa, khalifah Nabi yang pertama, Ar-Rasyidin, sahabat setia Nabi dalam musafir dalam gua, bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun bapa mertua juga. Dua-dua tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil rekod. Sahabat 4, 2 bapa, 2 menantu. Abu Bakar dengan Umar bapa mertua. Osman dengan Ali menantu. Masya Allah, tabarakallah. Abu Bakar anak dia Aisyah, Umar anak dia Hafsah, Osman 2 kali. 2 kali Nabi kita kahwinkan Sayyidina Osman, dan juga Sayyidina Ali dengan Fatimah radhiyallahu an jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa mali Abu Bakrin. Orang yang paling setia, paling aman bersahabat dengan aku tentang harta dia, orang yang paling banyak mencurahkan harta bendanya dan juga kesetiaan dia kepada aku, Abu Bakrin. Allahu akbar. Walau kuntu muttakhizan khalilan min ummati lattakhaztu Abu Bakrin. Kalau aku ambil kekasih, teman rapat lain daripada dari kalangan umat aku, maka Abu Bakar lah. Illa khullatal Islam, dia panggil kasih sayang sesama Islam, Abu Bakar. Kemudian Nabi bagi arahan, la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkha Abi Bakar. Nabi kata semua pintu-pintu dia dekat dengan, kalau tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usaha ni sejarah Madinah ni, kan dalam buku ni kita ada cerita pembesaran masjid Nabi. Jadi keliling masjid Nabi tu rumah sahabat, buyutus sahabah. Pintu dia beradap ke masjid, tingkap dia beradap ke masjid. Nabi kata semua pintu ditutup illa khawkhah Abi Bakar. Pintu Abu Bakar aja tak boleh tutup. Subhanallah, mulianya Abu Bakar sehingga rumah dia tidak ditutup pintu, menghadap ke arah masjid. Di mana khawkhah Abi Bakar? Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita pergi ke Madinah sekarang lah ni, tuan-tuan pergi ke pintu Bab As-Salam. Kita pergi Masjid Nabi, kan? Babus Salam. Di Babus Salam, ada gambarannya. Sebelah dia tu, nama dia Babur Rahmah. Masuk dalam tu dia tulis Khawkhah Abi Bakar. Masih ada lagi tanda tempat. Tapi bukan tempat itulah. Yang pentingnya Abu Bakar. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Abu Bakar juga seorang yang sangat masyhur. Cerita dia juga masyhur, tapi Abu Bakar ni tidaklah di-attack sangat seperti Sayyidina Umar. Umar ni banyak orang attack dia sebab lama dia merintah 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Yang keempat, aslama Abu Bakrin mubakkiran. Sayyidina Abu Bakar ni masuk Islam awal. Yang terawal, laki-laki yang pertama masuk Islam. Wanita yang pertama Islam Khadijah. Kanak-kanak yang pertama Islam Ali radhiyallahu anhu. Sebab itulah ulama dia tak mau nak ranking siapa dia. Abu Bakar, Khadijah, Abu Bakar, Ali. Kita kata gini, kita bagi kategori lah senang. Abu Bakar dewasa, Khadijah wanita, Ali kanak-kanak. Cantum sekali, hebat. Alhamdulillah. Summa dia sifat dia hudu, tenang. Abu Bakar ni tenang, banyak kebajikan, orang yang iyalah. Summa aslama Umar. Selepas dari itu beberapa tahun barulah Sayyidina Umar masuk Islam. Wa kana syadidan anidan. Umar ni backing kerah kepala. Bila dia masuk Islam, maka Islam kuat sikit. Dia punya kedudukan Islam tu berani sikit.
Sebab orang Gedebel masuk alik kita. Orang Kelantan kata orang Gedebel ni mana orang hebat. Orang yang ditakuti dulu telah berpihak kepada Islam. Jadi kita rasa gagah sikit lah. Semenjak dia masuk Islam, dia bersahabat dengan Nabi sekali dengan Abu Bakar. Tak pernah berpisah. Mana Nabi nak pergi, adalah Abu Bakar dengan Umar. Mulazimaini li Rasulillah hatta qala Ali. Sayyidina Ali kata apa? Wa hasibtu anni kuntu kathiran. Aku banyak sekali dengar kata-kata sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pergi, aku Abu Bakar Umar. Wa dakhaltu, aku masuk tempat ini, aku Abu Bakar Umar. Masya-Allah. Kharajtu, aku keluar. Maknanya Nabi kita berjalan kat mana pun, dua ni disebut nama. Naik atas bukit Uhud, ada juga dua orang ini. Masya-Allah, tabarakallah. Mulialah Abu Bakar dengan Umar. Kita kata hinalah kumpulannya mulut busung, gigi berkarat, puak-puak Syiah yang duk kutuk Sayyidina Abu Bakar dengan Umar pagi, petang, siang, malam. Luqima bil hajar, kata ulama. Mulut ini patut dilontar dengan batu. Ni kita nak takrik, nak main-main lagi dengan dia. Kenapa? Allahu Akbar. Yang jadi dua orang ni banyak kali berselisih pandangan. Abu Bakar kata gini, Umar cakap ni. Dia jarang ittifaq. Pandangan dia berbeza, kan? Bila bagi perang Badar, Abu Bakar kata kita maaflah Rasulullah, Umar kata la, pancung. Nabi ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar lebih lunak, tapi Allah Taala tegur. Betul pandangan Umar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara, tetapi mereka mempunyai dada yang lapang, hati yang tenang, ikhlas dalam perjuangan. Dia tidak ada sifat dendam. Dia berbeza pandangan tapi dendam tidak ada. Sebab itu apabila wafatnya Nabi SAW, Umar yang pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, Ubay', aku ikat setia kamu menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Umar tak minta untuk dia, dia lantik Sayyidina Abu Bakar. Selepas daripada itu habis, orang lain semua ikut Abu Bakar, Ubay'. Pernah sekali orang Badui mari jumpa mengadu hak Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar khalifah, Umar sekat tak bagi benda dia nak. Badui ni kata apa? Ni puak-puak mu'allaf. Antal khalifah am Umar? Ada kan 2-3 siri yang lepas kita cerita 3 orang mu'allaf yang masuk Islam mari minta barang-barang, Umar potong dia punya peruntukan. Dia pergi jumpa Abu Bakar, mu khalifah ke Umar? Abu Bakar kata, huwa insya. Kalau dia nak jadi khalifah, dia lah khalifah. Oh, Masya Allah. Mana Abu Bakar tak kata condemn dia ni, tak dengar kata ni pegawai. La. Kita hari ni, kalau orang tak suka, kita tak suka, ada selalulah. Ustaz tu gini. Orang Kelantan kata, tenyih lalu. Tenyih ni maknanya condemn lah. Abu Bakar tak ada. Ini bukan sifat orang yang hati tenang. Bukan sifat sahabat setia Nabi SAW. Apabila wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sa'ida Umar mimbar ba'du. Dia mimbar Nabi ada 3 tangga. 3 tangga. Tangga ada 2, 3. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar duduk tangga yang kedua. Dia kata tak layak aku duduk di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar wafat, Umar turun bawah. Tak layak aku duduk tempat Sayyidina Abu Bakar. Cuma masalahnya bila lagi orang bagi ramai, bila Umar turun lagi bawah, orang tak nampak belakang. Itu timbul masalah. Baiklah. Kita nak ceritanya, 2 orang sahabat ni ada berbeza pandangan tapi tidak ikhtilafil qulub. Ikhtilafur ra'i, berbeza pandangan tapi tidak berbeza kasih sayang dalam hati. Bagaimana kita nak buat lagi ni? Kita sekarang ni kalau kita tak suka, mata tak suka, hati pun tak suka. Condemn sana sini, kata macam-macam. Sambil-sambil duduk mengaji ni pun ada juga yang tulis macam-macam kat komen. Kata itu, kata ni, kita kata usahlah. Kalau rasa nak dengar, dengarlah. Kalau tak nak dengar, balik. Susah sibuk apa, ramai lagi atas dunia ni orang yang kita. Tapi begitulah keadaan manusia, dia tak boleh menerima perbezaan. Sayyidina Abu Bakar dia berbeza dengan Umar tapi dia tidak ikhtilafil qulub, la. Yang kelima, kita pergi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada cita-cita besar dia, sekali-sekala dalam hidup ni biarlah aku boleh mengatasi Abu Bakar. Sekali-sekala.
Dia tahu dia tak boleh nak lawan, tapi ada kalanya. Jadi kebetulan waktu Nabi galakkan bersedekah, ketika itu harta sampai banyak. Sayyidina Umar dapat harta banyak, dia mencuba nasib nak mengatasi Abu Bakar. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi tanya, banyak mana harta? Dia kata, ni separuh. Ada lagi separuh kat rumah. Kira banyak lah tu kan. Banyak lah. Mari Sayyidina Abu Bakar, berapa lagi ada? Ya Allah wa Rasul. Tak ada dah. La ilaha illallah. Umar kata, aku tak akan lawan Abu Bakar seumur hidup. Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Umar setengah harta. Banyak dah tu kalau kira. Tapi Abu Bakar, dia punya darjat tawakal dia lebih sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Baik. Yang keenam, Abu Bakar mempunyai beberapa ciri keistimewaan mengatasi Umar. Apa dia di antara keistimewaan dia? Dia mempunyai tabiat. Tubi'a ala jubila ala al-karami wal jud. Sayyidina Abu Bakar ni telah di tabiat dia dah. Sifat semula jadi dia pemurah. Sifat semula jadi dia pemurah. Allahu Akbar. Waktu nak hijrah, dia ambil semua duit dia. Masuk dalam uncang, bawa pergi. Nabi tanya, mu tinggal apa ke anak-anak di rumah? Allah dengan Rasul. Masya Allah. Datuk budak-budak tu datanglah mari ziarah rumah. Asma, semalam cerita dia. Asma ambil batu letak dalam lubang itu. Dia tudung dengan kain. Bila datuk dia mari, tu ayah dia datang. Bapak mu tinggal apa? Dia pergi Madinah ikut Muhammad. Dia tinggal apa? Dia tak nampak mata Abu Quhafah ni. Asma ambil tangan dia, pegang atas batu tadi. Ni. Oh banyak batu, banyak apa? Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak dia pun Allahul Musta'an. Anak-anak Sayyidina Abu Bakar pun mempunyai sifat yang sama dengan ayah dia. Maknanya tawakal tu tinggi. Tawakal tu tinggi. Sebab itu Abu Bakar berani menyatakan sedemikian. Kalau anak dia jenis tak tawakal, jangan buat macam ni. Takkanlah kita nak suruh anak akak kita pergi jihad, bawa habis duit, tinggal bendera putih kat anak-anak rumah, tak ada makanan, angkat bendera putih. La, itu bukan. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi Abu Bakar ni jubila. Memang sifat dia, sifat apa? Sifat dia yang tak boleh Umar nak mengatasi. Sebab dia ada, Umar pun tawakal tinggi, tapi tawakal Abu Bakar ni lebih tinggi. Sebab itu dia berapa kali proses dia, Allah wa Rasuluh. Aku tinggal Allah dengan Rasul. Itu jawapan dia. Mungkin ada lagi harta-harta dia yang ditinggalkan. Dia tak akan tinggal anak dia lapar. Tapi jawapan dia tu mantap. Aku tinggal Allah dengan Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Maka di sini timbul soalan. Sifat pemurah ini, ada ke satu sifat tabiat semula jadi yang tak mungkin kita nak ubah. Kalau orang ni pemurah lah dia. Kalau orang ni bakhil seumur hidup. Gitu ke? Maka dua sisi pandangan ulama, ada yang mengatakan at-taba' yaghlibut tatabbu'. Tabiat itu dia akan mengatasi gaya hidup kita. Bila kita tabiat macam ni lah. Kalau tabiat kita murah, tabiat payah, tak selesa kita. Sebab dia menyalahi peraturan sunnatul hayah dan juga sunnah Quran menyalahi. Yang betulnya at-tiba' tuktasab. Sifat tabiat kita ni boleh diubah. Tiung dia boleh diubah. Boleh diubah. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, al-hulmu bit-tahallum. Kan? Sifat hulum tu bit-tahallum. Mana kita yang nak jadi orang yang lemah lembut. As-sabru bit-tasabr. Kan? Sifat sabar juga kita belajar jadi sabar. Boleh buat. InsyaAllah kita mengatakan kita lebih selesa dengan pandangan yang mengatakan bahawa tabiat manusia boleh berubah. Orang yang tak nak berubah ni, kata di para pengkaji, dia kata orang tak nak berubah ni ada beberapa sebab. Tuan-tuan tanda, sebab yang pertama, dia rasa dia tu komplit, syamil wa kamil. Aku dah lengkap, dah baik. Kenapa aku nak ubah?
Ini manusia tak akan berubah sebab dia rasa dia sempurna. Sifat yang kedua, takabur. Dia tahu dia lemah. Bila orang nasihat tak mau berubah, itu takabur nama dia. Orang ni tak akan berubah. Biarlah aku jahil pun tak apa, tapi nak pergi ngaji dengan ustaz ni lah. Dia punya jawapan. Biar aku tak tahu tak apa, tapi itu dia panggil takabur ataupun rasa diri sempurna. Dua. Orang ni tak akan berubah. Yang ketiga, jahil yang tak tahu dia jahil. Ini enggak masalah juga ni. Na'udzubillah. Itu di antara sebab manusia tak mau berubah. Kita ni tuan-tuan kena bersedia berubah. Bila orang tegur kita, insya-Allah saya cuba. Saya usahakan. Doakan saya. Ini orang nak berubah, insya-Allah. Baik, yang ke-8, isu jawapan Sayyidina Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggal kepada mereka Allah dengan Rasul. Kata di para ulama, jawapan ini menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama, husnul tawakkul ala Allah. Abu Bakar ni mempunyai darjat tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah campak dalam hati dia perasaan tidak takut. Tak takut anak dia susah ke? Yang penting dia kena tinggal sungguh, ada harta jangan tinggal itu saja. Yang kedua, ta'awud lisan Abi Bakr alal alfaz at-tayyibah. Abu Bakar ni dia punya lidah yang bercakap baik. Ana pun nampak macam ni juga, saya sendiri rasa macam ni. Abu Bakar bukan tinggal tangan kosong kepada anak dia. Nak minta je dengan Tuhan nak makan nasi. Tak mungkin macam tu. Tapi bahasa Abu Bakar, bahasa yang cantik, aku tinggal kepada mereka Allah dengan Rasul yang menjaga mereka. Anak harta tu ada, tapi Abu Bakar tak nak cerita, banyak lagi. Lah. Kita ni kalau jenis banyak lagi tu, Allah. Kadang-kadang naik sifat sombong juga kita kan. Berapa lagi ustaz tinggal ke anak-anak rumah? Adalah, insya-Allah cukuplah makan tu. Tak lama lagi mereka pakai hijrah juga. Mana ada lah tu dia punya, ada target dia mesti. Hari ni aku bagi semua sekali harta, duit-duit ada di rumah. Mungkin Abu Bakar kata 2-3 hari lagi dapat pula harta lain. Harta ghanimah, harta lain-lain yang mana keyakinan tu ada. Tak boleh kita tawakal semata-mata tanpa kerja, jangan. Itu tidak apa ni? Tidak manhaji dalam perjalanan hidup manusia. Baiklah, yang ke-9, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia tengok suasana begini, akhirnya Umar mengaku apa? Mengaku kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah sepatutnya. Jadi bila kita ni mengaku kelebihan kawan kita, dia Umar kata aku tak akan lawan lagi. Bila kita tak ada niat lagi nak lawan, fastaraha, tenang jiwa kita. Kita tahu dah kita nombor 2 dengan dia. Ini patutnya. Kita kena aku dengan kelebihan Allah Ta'ala beri kepada sahabat kita, dan kita kena akur dengan perbezaan yang ada di antara kita dengan kawan kita. Kena ada. Jadi setengah orang ni Masya Allah, hasad menyebabkan mereka tak akan terima kelebihan kawan. Hasad, punca dia. Asyik duk condemn je. Ustaz tu, apa dia tu? Padahal dia tahu kawan tu cakap betul. Apa dia tu? Ni ada seorang ni, Tajul Fazari nama dia. Farkah nama. Dia tak suka Imam Nawawi. Dia kata apa? Ke kitab Raudatul Talibin, kitab besar Imam Nawawi 10 jilid. Dia kata, Ish qala Nawawi fi mazbalatihi. Apa Nawawi kata dalam tong sampah dia? Kitab 10 jilid dia kata tong sampah. Tuan-tuan selalu dengan saya cakap ish, lesh. Kalau ish, alif, ya, shin dengan mana ayyu syai'in. Apa benda tu? Ish mana apa benda? Kalau lesh, li ayyi syai', apa yang kita nak tu? Kerana apa? Itu kerana apa? Ini apa benda? Ish li ayyi syai', ini bahasa Fusha ni. Ish dengan mana ayyu syai', lesh li ayyi syai'. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, bahawa boleh ke kita nak sedekah semua harta kita? Jawabnya boleh, sekiranya tidak memberi mudarat kepada orang yang kita tinggalkan.
Kalau tak beri mudarat kepada orang yang kita tinggalkan, bolehlah. Tapi kalau mudarat tak boleh. Sebab itulah kata di para ulama, seeloknya kita sedekah 1/3 daripada harta kita. Sebagaimana yang berlaku pada Ka'ab bin Malik, ketika Allah Ta'ala terima taubat dia, tak pergi perang Tabuk, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, inna taubati, sebagai syukur Allah Ta'ala terima taubat aku ni, aku nak sedekah semua harta aku, serah kepada Allah dengan Rasul. Nabi kata, la. Nabi kata, tidak. Nabi tak luluskan. Kalau begitu setengah harta. La. Nabi kata, tak. Fasulusu. Ambil 1/3. Nabi kata, na'am. Dalam hadis sahabat yang sakit di Mekah, Nabi kata, as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 pun banyak, tapi bolehlah. Fa inni sa'umsiku sahmi min Khaybar. Jadi dia derma 1/3 harta dia di Khaybar lillahi wa li rasul. Sebab syukur ni Allah Taala taubat. Jadi Nabi kata, amsik alaika ba'da malik. Kamu simpan sebahagian daripada harta kamu, lebih baik untuk kamu, dibimbangi nanti kamu perlu esok kamu pergi minta sedekah pula. Jangan. Jadi jangan kita sampai minta sedekah. Jangan pula kita terlalu boros sampai semua harta kita beri, kita bagilah berpada-pada. 1/3 baik. Kalau kita nak tulis wasiat, kan, nanti aku mati 1/3 harta aku fisabilillah. 2/3 lagi anak-anak bagi pusaka. Bagi. Itu dia kata, cukuplah 1/3 daripada harta yang kita ada untuk fisabilillah. Baiklah, setakat itu dulu para pelajar sekalian. Insya-Allah kita sambung lagi hikayat kita yang lain pula dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.